Para pelajar yang dihormati sekalian, apakah intisari ayat surah An-Nur ayat 1 hingga 10? Zina, qazaf dan li'an adalah perbuatan keji dan termasuk dalam dosa besar yang boleh menjatuhkan maruah diri, keluarga dan keturunan. Seterusnya, mari kita lihat apakah asbabun nuzul ayat yang ke-6. Hilal bin Umayyah telah membuat tuduhan zina terhadap isterinya. Rasulullah meminta beliau mengemukakan 4 orang saksi atau dikenakan had. Beliau berdoa agar Allah membebaskan daripada had tersebut. Sekarang, kita lihat apa pula pengertian zina. Zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa nikah menurut syarak. Manakala hukum zina pula ialah haram dan termasuk dalam dosa besar. Para pelajar yang dihormati sekalian, kita masuk apakah hukuman kepada penzina. Yang pertama, penzina ghair muhsan, iaitu penzina yang belum berkahwin disebat 100 kali sebatan. Manakala yang kedua ialah penzina muhsan, iaitu penzina yang pernah melakukan persetubuhan secara halal. Maka hukumannya ialah direjam sampai mati. Seterusnya, para pelajar yang dihormati sekalian, Ustaz akan terangkan apakah hikmat pengharaman zina. Yang pertama, menjaga keturunan manusia. Yang kedua, menjaga maruah diri, keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, menyekat penyakit kelamin. Yang keempat, mengelak masalah sosial. Dan yang terakhir ialah dapat menghindarkan daripada celaan manusia. Seterusnya, para pelajar yang dihormati sekalian, kita masuk apakah gejala yang membawa kepada zina. Yang pertama, pendedahan aurat. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, kurang keimanan. Dan yang keempat, menonton atau membaca bahan lucah. Sekarang, Ustaz akan ceritakan 4 cara mengatasi gejala zina. Yang pertama, memberi didikan kepada masyarakat tentang dosa dan azab zina. Yang kedua, menghalang lelaki dan perempuan memakai pakaian yang mendedahkan aurat. Yang ketiga, tidak terlibat dengan pergaulan bebas. Dan yang keempat ialah memberi motivasi dan kesedaran akibat buruk daripada perbuatan zina. Sekarang, mari kita lihat bagaimanakah cara mensabitkan jenayah zina tersebut. Yang pertama, melalui saksi, iaitu disaksikan oleh 4 orang lelaki yang benar-benar melihat perlakuan zina. Yang kedua, melalui pengakuan, iaitu penzina mengaku telah melakukan zina. Dan yang ketiga ialah bukti atau qarinah, iaitu perempuan yang hamil tanpa suami. Alhamdulillah, sekarang kita masuk kepada tajuk baru ialah qazaf. Apakah pengertian qazaf? Qazaf ialah menuduh seorang perempuan yang baik dengan tuduhan zina atau menafikan keturunan. Hukum qazaf ialah haram dan termasuk dalam dosa besar. Sekarang kita lihat apakah hukuman kepada orang yang membuat tuduhan qazaf. Yang pertama, penuduh hendaklah mengemukakan 4 orang saksi. Jika gagal, akan dikenakan sebatan 80 kali sebatan. Seterusnya, hukuman kepada orang yang membuat tuduhan qazaf ialah akan hilang kelayakan untuk menjadi saksi selama-lamanya. Para pelajar yang dihormati sekalian, sekarang kita masuk pengertian li'an, iaitu sumpah seorang suami yang mendakwa atau menuduh isterinya melakukan zina tanpa saksi atau menafikan keturunan. Hukum li'an ialah haram dan termasuk dalam dosa besar. Manakala hukuman li'an pula ialah yang pertama, had qazaf kepada suami jika tiada saksi atau tidak bersumpah, iaitu 80 kali sebatan. Manakala yang kedua pula ialah had zina kepada isteri jika tidak bersumpah li'an untuk membela dirinya, iaitu direjam sampai mati. Seterusnya, kita lihat sebab berlakunya li'an. Yang pertama, suami menuduh isteri berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi. Yang kedua,
suami tidak mengakui atau menolak anak yang dikandung oleh isterinya. Bagaimana pula kaifiat li'an? Suami yang meli'an isterinya dan tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali dengan mengatakan dia adalah dari golongan yang benar. Kemudian, dia hendaklah bersumpah untuk kali kelima dengan mengatakan rela menerima laknat Allah jika dia berdusta. Maka ikatan perkahwinannya terputus selama-lamanya. Para pelajar yang dihormati sekalian, mari kita lihat bagaimana kaifiat li'an bagi seorang isteri. Isteri yang dili'an boleh membela dirinya dengan membalas li'an tersebut dengan bersumpah sebanyak 4 kali untuk menolak dakwaan suaminya. Kemudian, dia hendaklah bersumpah untuk kali kelima dengan mengatakan rela menerima laknat Allah jika tuduhan suaminya benar, maka ikatan perkahwinannya terfasah selama-lamanya. Sekarang, marilah kita lihat apakah hikmat disyariatkan hukum qazaf dan li'an. Yang pertama, menjaga nama baik dan maruah wanita solehah daripada fitnah yang tidak berasas. Yang kedua, menjaga kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga dan keluarga. Yang ketiga, mengelak permusuhan dan perselisihan di kalangan individu dan masyarakat. Dan yang terakhir ialah menghalang anak-anak yang lahir daripada seorang yang dituduh dengan tuduhan li'an menjadi mangsa fitnah. Akhir sekali, apakah pengajaran ayat yang kita pelajari? Yang pertama, kita hendaklah menjauhi zina kerana perbuatan keji. Yang kedua, kita wajiblah sentiasa menjaga maruah diri dan orang lain kerana sangat dituntut dalam Islam. Yang ketiga, kita hendaklah menghindarkan dari menuduh orang lain dengan tuduhan li'an. Yang keempat, kita hendaklah memandang hina perbuatan zina kerana dosa besar. Dan yang terakhir ialah kita hendaklah sentiasa berusaha agar syariat Islam dapat dilaksanakan. Alhamdulillah, para pelajar yang dihormati sekalian, kita telah selesai membincangkan bidang pengajian Al-Quran di bawah tajuk Zina, Qazaf dan Li'an. Mudah-mudahan anda dapat memahaminya dengan baik. Akhir kata, selamat maju jaya dan anda boleh memberi komen dan like video ini supaya saya dapat memperbaiki kelemahan yang ada. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.